Presiden PAS pelekeh titah Sultan Terengganu. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Nasional Dr. Zulkarnain Luqman berkata kenyataan media yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 2 Mac lalu adalah daripada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin selaku Ketua Agama Islam negeri tersebut. Menurut beliau, titah Tuanku Sultan itu menunjukkan bahawa baginda amat mengambil berat tentang berlakunya penyalahgunaan fungsi masjid sebagai sebuah institusi agama yang dicemari dengan politik kepartian. Berpolitik itu adalah dibenarkan oleh undang-undang, tetapi berpolitik kepartian dalam masjid dan menggunakan ayat suci Al-Quran dan hadis bagi tujuan menyatakan sokongan kepada parti politik itu dianggap oleh Tuanku Sultan sebagai mencemarkan kesucian masjid. Eloklah sekiranya diteliti titah Tuanku Sultan itu secara lebih mendalam. Tuanku Sultan menyatakan masjid dan surau di Terengganu telah disalahgunakan bagi tujuan politik kepartian sehingga menimbulkan keresahan dan perselisihan di kalangan masyarakat. Masjid dan surau sepatutnya dijadikan tempat untuk penyatuan dan perpaduan umat Islam, kata Dr. Zulkarnain dalam tulisannya di Facebook. Beliau membangkitkan 5 ketetapan dalam larangan tersebut iaitu semua yang berhormat ahli parlimen, senator, ahli Dewan Undangan Negeri tidak dibenarkan berceramah di masjid atau surau. Semua yang berhormat ahli parlimen, senator, ahli Dewan Undangan Negeri tidak dibenarkan menjadi khatib imam dalam solat Jumaat. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik kecuali yang mempunyai tauliah tidak dibenarkan berceramah atau berkuliah di masjid. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik tidak dibenarkan menjadi khatib atau imam solat Jumaat dan semua penceramah di program kerajaan atau di bangunan milik kerajaan atau di tempat awam hendaklah mempunyai tauliah atau kelulusan maidam terlebih dahulu. Zulkarnain melihat pihak yang berkenaan ialah PAS kerana parti itulah yang berkuasa di Terengganu. Titah Tuanku Sultan ini adalah satu tamparan hebat kepada kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS. Walaupun titah Tuanku Sultan ini tidak menamakan parti mana, tetapi umum mengetahui bahawa aktivis dan kepimpinan PAS yang paling ramai berceramah dan berkuliah di masjid dan surau di Terengganu. Adakah nanti ada suara-suara yang berani menyatakan bahawa titah ini adalah untuk menyekat penyampaian agama Islam dan dakwah Islamiah, bidasnya. Menurut Zulkarnain, senarai pada tahun 2021 menunjukkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak mempunyai tauliah mengajar di Terengganu. Beliau turut menyiarkan apa yang tercatat dalam Peraturan 26 Peraturan Tauliah 2013 tentang 5 syarat dalam tauliah itu iaitu: pertama, tidak mengajar bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kedua, tidak menyentuh apa-apa yang berhubungan dengan kedaulatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Ketiga, tidak menyentuh perkara khilafiah dan hal peribadi mana-mana individu. Keempat, tidak boleh menyentuh isu-isu parti politik. Dan kelima, tidak menghina pihak berkuasa agama. Semua syarat tersebut hendaklah dipatuhi. Zulkarnain yang juga peguam mengingatkan semua syarat untuk berkuliah itu bukan setakat untuk menghalang ajaran sesat tetapi juga menyekat perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan seperti isu khilafiah dan isu politik kepartian. Satu hal lagi yang perlu diingatkan bahawa mengajar agama tanpa tauliah di Terengganu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 103 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 1422 Hijrah 2001 Masihi. Jika sabit kesalahan, maka boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali, jelasnya. Beliau menegaskan pada zaman Nabi SAW dahulu tidak dibawa politik kepartian dalam masjid. Politik Nabi SAW tidak membawa kepada berlakunya peristiwa solat Jumaat 2 imam atau solat Jumaat 2 kali. Di Malaysia sudah ada Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan markas parti sebagai tempat berpolitik kepartian. Menyalahgunakan masjid dan surau untuk menyeru kepada politik kepartian itu keji. Maka pilihlah tempat berpolitik yang sebetulnya dan inilah konteks yang sepatutnya dipahami dalam istilah politik suku agama suku itu, tegasnya. Menjawab soalan berhubung surau dan masjid yang berada dalam premis parti politik, Zulkarnain memetik Enakmen 2 tahun 2001, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Mengenai masjid, bahagian 6 dalam Seksyen 81 memperuntukkan sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti, iaitu: pertama, tiada seorang pun boleh tanpa kebenaran bertulis daripada majlis mendirikan apa-apa bangunan untuk digunakan atau menggunakan atau menyebabkan supaya digunakan mana-mana bangunan bagi perkara-perkara yang hanya boleh dilakukan di atau oleh masjid. Dan kedua,
mana-mana orang yang melanggar peruntukan subsection -1 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam bahasa mudah, tiada mana-mana pihak yang boleh menjadi pemilik mana-mana masjid di Terengganu dan buat apa-apa aktiviti agama ikut suka aku. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin menzahirkan rasa duka cita dengan pembabittan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat tanpa kebenaran Maidam, kata yang di-Petua Maidam, Datuk Syekh Harun Syekh Ismail. Duka cita dalam bahasa istana bermaksud murka atau marah. Malangnya Abdul Hadi mempelekeh kemurkaan Sultan di negerinya sendiri. Sambil ketawa, beliau berkata larangan Sultan Mizan itu adalah ulangan larangan lama sejak tahun 60-an. Katanya Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Nabi pun boleh bercakap pasal politik di dalam masjid. Lalu beliau terus melanggar titah Sultan Mizan dan memberikan kuliah serta berkhutbah di Masjid Rusila pada Jumaat lalu. Wow, Abdul Hadi menyamakan apa yang beliau lakukan sekarang seperti Nabi SAW. Mungkin Abdul Hadi lupa Rasulullah tidak mengetuai gerakan parti politik yang bercakap besar, menabur fitnah berkali-kali, memperbodohkan orang dengan fatwa rasuah jadi sedekah atau melabel musuhnya umpama haiwan. Salah guna surau dan masjid tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Nabi SAW sangat adil walaupun kepada yang memusuhinya. Baginda sentiasa memupuk penyatuan ummah dan menyemai kasih sayang sesama manusia, berbeza dengan PAS yang menaja politik kebencian kaum dan perpecahan masyarakat. Hari ini, PAS mempelekeh Raja-Raja Melayu bukannya DAP.